أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Syukur pada Allah Ta'ala, kita tidur lena tak ingat apa-apa. Alhamdulillah. Ada orang nak tidur kena makan ubat, kita pantang letak hilang, pantang letak hilang. Anugerah Allah bagi, dan ketika kita letak hilang, esoknya Allah bagi balik nyawa kita. Tuan-tuan ada masa, nanti puan-puan juga balik rumah, cek surah Az-Zumar ayat 42. Akan Allah cerita dua roh. Satu roh Allah pegang dan kemudian Allah lepaskan. Roh kita lah hidup balik hari ni. Satu roh Allah pegang, Allah tak lepaskan. Roh orang yang benar-benar mati, hari kebangkitan baru dilepaskan nanti. Ya, jadi insya-Allah. Baik, alhamdulillah semalam saya datang ke Melaka tazkirah sebelum Jumaat di Masjid Al-Yaqin Batu Gajah. Batu Gajah. Ingatkan kat Perak je Batu Gajah ada. Sini pun ada Batu Gajah. Kuliah 1 jam lebih juga semalam. Alhamdulillah. Kemudian malam tadi di Kampung Bukit Durian. Lama. Pagi ni di sini. InsyaAllah malam ni di Jugra, Banting. Patah balik ke sana. Esok ada program Tanyalah Ustaz. TV3. Pukul 5.30 dah kena keluar rumah lah. Tapi saya selalu ingatkan kita semua bahawa bila mana kita diberi kekalutan untuk menguruskan kehidupan, maka itulah ibadah yang banyak yang bawa bekal ke akhirat nanti. Kan Allah pesan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati sebuah kehidupan itu. Allah cuba nak cek kita je mana satu orang yang beramal dengan amalan yang baik. Pergi kerja, bangun tidur dapat pahala, siapkan makan minum dapat pahala, jaga isteri dapat pahala, jaga suami dapat pahala, segala macam dapat pahala. Maka Allah nak tengok siapa yang berebut untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Alhamdulillah, kita di antara orang yang berebut untuk buat kebaikan, dan moga-moga ketika Allah jumpakan kita hari ini di taman syurga, kita doa Allah jumpakan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayat yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi itu, ya, daripada surah Al-Isra, surah 17 ayat pertama. Bila Allah kata subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan hambanya berjalan sendiri. Kalau Nabi SAW berjalan sendiri, dia akan jadi macam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. 14-15 hari. Luka kaki, dikejar pembunuh upahan. Saidina Abu Bakar Siddiq disengat kala jengking. Berlari sana, berlari sini, berpeluh-peluh dan sebagainya. Itu perjalanan seorang manusia.
Tapi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah cerita Allah yang memperjalankan Nabi. Allah tolong bawa. Maha suci Allah. Bila Allah tolong bawa, maka kita boleh rujuk dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itulah kekuasaan Allah. Sebab tu walaupun dia jadi separuh malam, boleh terima di akal kerana Allah yang bawa, bukan manusia. Kalau manusia pergi sendiri, kalau Nabi pergi sendiri, logik tak logik lah. Sebab daripada Mekah, Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa 12,000 kilometer. Kalau naik kapal terbang, 1 jam pergi, 1 jam balik, 2 jam. Kalau naik kereta, kiralah sendiri. Tambah Nabi naik unta dengan kuda, bila dah sampai? Saya daripada tempat saya di Bukit Beruntung, Selangor, saya nak balik ke kampung saya di Kuala Ketil, Kedah, 5 jam. Baru 450 kilometer. Ini 12,000 kilometer. Maka kalau Nabi berjalan sendiri, akal tak boleh terima. Sebab tu Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah lah yang memperjalankan hambanya. Bukan hambanya berjalan sendiri. Kalau Allah lah nak bagi pada kita, subuh tak ada masalah bangun. Tapi kalau ngarap ke kita, mengeliat. Letak 3 alam, bunyi tutup, jaga-jaga 9 pagi. Gitu manusia. Sikit nak sebut, kita harus mengambil pengajaran. Kalau datang Isra' wal Mi'raj hanya buat takwim tahunan aja, begitu je lah. Umur saya tahun ni 53 tahun. Saya lahir tahun 1970 dan 53 kali bertemu dengan Isra' wal Mi'raj. Adakah berlaku tingkatan iman 53 kali? Ataupun begitu juga rupa bentuknya? Setiap kali datangnya peristiwa Isra' wal Mi'raj, apa pengajaran yang sepatutnya kita rebut, letak di akal fikir kita, letak di pandangan mata, di pendengaran telinga, dan yang paling penting 2 benda, letak dalam iktikad hati kita dan amal tubuh badan kita. Hak tu paling besar sekali. Maka tidak ada kekeliruan tentang Nabi bergerak daripada Mekah pergi Palestin, daripada Palestin Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, turun balik langit ke-6, naik balik, turun balik, naik balik, daripada 50 waktu jadi 5 waktu, turun balik solat subuh di Mekah. Kalau Nabi kata dia berjalan sendiri, ya, sebagai manusia kita akan berbicara, mana mungkin. Masa tu belum ada jet pejuang yang kelajuan begini-begini. Tapi tak, Allah kata aku yang memperjalankan hamba aku. Sudah, selesai. Bila mana may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang Allah nak bagi padanya hidayah, tak ada siapa boleh halang. Dan siapa-siapa yang Allah memang tak mau bagi, tak ada siapa boleh tolong. Sebab tu keyakinan, pengajaran kita yang paling besar yang kita nak share pada pagi ini adalah keyakinan kita atas kekuasaan mutlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah benar-benar kita yakin? Bila mana Allah menterjemahkan kita 5 hari untuk 5 kali untuk solat itu, dan solat itu adalah hubungan kita dengan Allah, dan solat itu adalah doa dan permohonan kita melalui 3. Melalui perbuatan, melalui mulut dan lisan, dan melalui hati. 3 hubungan kita dengan Allah yang cukup sempurna. Allah tak biarkan kita kosong gitu dah. Dia suruh. Tidur dah malam lama, udah tidur. Orang putih kata tidur kalau nak sihat kena 8 jam. Itu orang putih kata. Awak hitam, jangan ikut. Jangan ikut. Orang putih memang kerja dia begitu. Dia kata tidur 8 jam. Tapi dia tak. 5 jam cukup komplit. 4 jam komplit. Orang putih yang benar-benar mengkaji, dia tak tidur 8 jam. Dia bangun pukul 4 pagi. Buat apa? Jogging. Sihat.
Kita bangun 4 pagi, bukan jogging. Tapi tahajud. Ini nikmat dia. Tapi orang putih dia pusing kita. Jangan cerita susah-susah le. Bulan ni bulan Rejab. Hari ni 27 Rejab. 27 Rejab. Kameraman kita, cikgu ni selalu ada dengan saya. Kan ya? Saya selalu kata, kita yang nyambut ni bulan-bulan sampai ketua tak ngapal bulan Islam. Oh Rejab. Bunyi O je. Oh Rejab. Lepas tu kalau orang kata Syakban, Syakban. Semua. Yang kita ingat, Ramadan, Syawal. Puasa dengan raya. Sebab tu kadang-kadang umur kita naik 70, 80, anak cucu tanya, Atuk, bulan Islam kan mula dengan Muharram. Memang Muharram pun. Lepas Muharram, Muhalal. Tu Atuk. Sampai ketua bodoh. Tu kan. Tu kan kalau tak ambil pengajaran. Tapi orang putih tipu kita. Dia tukar pula daripada Muharram sampai Zulhijjah, tukar pada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hafal kita. Kita hafal. Sedangkan orang putih tiru. Ada dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah kata bulan Islam yang 12 itu, Allah cipta bulan itu semenjak yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah cipta langit dan bumi lagi dah ada 12 bulan. Orang putih dia tiru, lepas tu dia tukar nama. Kita pula jadi orang Islam. Bagus juga orang putih ni dia cipta kalender. Sedangkan tak. Tu nak bagi faham pada kita. Maka perkara pertama bila kita melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pertama nak bagi tahu Isra' wal Mi'raj ini bukanlah semua tarikh mengatakan 27 hari bulan. Ada 12 pandangan atau 10 pandangan yang berbeza-beza dan satu pun tak klaim dia yang paling sahih. Dan tidak ada satu pun hadis yang sahih menceritakan 27 Rejab. Tak ada. Cuma tarikh tu kita pilih untuk sambut sahaja. Itu kena faham. Jangan 27 Rejab. Lagi satu pula, 27 Rejab, jaga-jaga. Kenapa? Hari ni lah ni. Jaga-jaga. Ada orang buat puasa sunat sempena 27 Rejab. Itu palsu hadisnya. Jangan beramal dengan hadis tu. Ya, awak dah datang kuliah subuh. Ada jamuan ke tidak hari ni? Ada. Makan kejap lagi. Ya. Hadis tentang puasa pagi hari 27 dan solat sunat sempena Isra' Mi'raj haram kerana ianya hadis maudhu' lagi palsu. Tu saya tengok gambar Ustaz Najib ada kat situ. Boleh referkan dia. Dia sangat bagus dalam ilmu sunnah. Ya. Jadi kena tengok yang ni, kena faham. Ni kita semua asal orang bagi tahu je beramal. Bukan kata orang TikTok bagi tahu pun beramal. Tanyanya tidak. Facebook bagi tahu je beramal. Quran dan sunnah kita tak mau, kita tak nak rujuk. Ini soal pertama. Keyakinan kita yang itu pertama, bahawa kuasa Allah itu mutlak. Tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh ubah. Dah, Allah tak perlukan siapa-siapa. Mutlak. Kalau dia nak bagi kita sihat, maka sihatlah kita. Kalau dia nak bagi kita sakit, maka sakitlah kita. Kerana itu bahagian yang dia bagi pada kita. Untuk apa? Untuk menilai kebaikan kita. Contoh, kita jenis orang kurang berdoa. Jenis kurang berdoa dalam solat. Tuan-tuan kalau perasan saya sujud. Yang terakhir tadi ada baca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan anak keturunan aku tu orang yang jenis salat. Kemudian waktu habis tahiyat akhir sebelum bagi salam, saya doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa kata manusia yang sering meletakkan harapan pada Allah, dia yakin kuasa Allah itu mutlak.
Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Kalau Allah tak mau bagi, terpulang kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah tak bagi banyak gaji pada kita? Dia bagi kita 2,000 je. Sampai ke pencen, 2,800 contohnya. Pencen. Kan itu je. Ustaz, saya kerja daripada umur 21 sampai pencen Ustaz. Gaji mati 2,800. Nasib baik saya tak mati. Gaji je mati. Kalau saya mati dulu, tak dapat lah gaji mati. Gitu kan? Untung tak? Untung. Kenapa? Dengan 2,800 itulah yang awak ingat pada Allah Ta'ala. Kalau Allah bagi awak 28,000, tak ada harapan. Ya, tak ada harapan. Sebab tu dalam keadaan kadang-kadang kita sihat, boom, jatuh kat bilik air. Terpelecuk kaki sikit, mulut kata apa? Allah. Itu sebut Allah Ta'ala lah. Dia sebut Allah Ta'ala. Masa sihat, mana ada? Pasal malam 19 lorong dia berjalan. Ya, sungguh. Ini, bila dalam keadaan kita tenang, duit masuk banyak, ya kan? Terlupa bagi zakat, sedekah pun tak ada. Al-bakhilun wal-kedukutun. Ya kan? Masa tu, Allah tarik sikit kita punya perniagaan. Orang perempuan jual karipap King Kong. Kan ya? Lepas tu bila jual laku sangat tu, laku sangat. Dah sedekah dah tak nak dah. Dah laku sangat. Every single karipap tu dikira. Begini. Dulu rajin juga bila orang tu beli 10 ke dia tambah juga satu. Sekarang, ui tak boleh. Dia berkira ini. Nak order ni kena bagi sekian. Saya dah tak terima order kecil-kecil. Saya order, no, hotel ambil. Tu, sombong manusia. Sebab tu dia tarik sikit. Kenapa? Masa tarik sikit, solat duha. Kan orang Melayu perangai macam tu. Bila tak ada duit je solat duha. Subuh tak solat. Nabi solat duha 8 rakaat. Masa tu dia solat duha 28 rakaat. Itu duit tak ada sangat lah tu. Ya sungguh tuan-tuan. Jadi perkara pertama, yakin tak dengan Allah? Yang tu kena yakin. Yakin ni bukan ainul yakin. Bukan yakin bila tengok dengan mata, bukan. Tapi yakin dengan hakul yakin. Apa sahaja yang Allah bagi jadi pada kita, maka yakinlah ada kebaikan padanya, bukan ada keburukan, melainkan peringatan daripada Allah. Bila jadi apa-apa, kita sabar, maka pahala untuk kita. Allah janganlah cerita jauh. Kita suami isteri, ada perangai masing-masing. Suami perangainya slow. Main dam haji rajin. Slow. Tu kan. Main dam haji rajin. Mancing rajin. Mancing ni istiqamah betul. Nunggu balik tak ada ikan. Nunggu balik tak ada ikan. Gitu. Rajin. Betul-betul rajin. Ada perangai tak? Perangai. Isteri, untuk apa suami Allah jadi gitu? Untuk isteri jadi sabar. Tak apalah Ustaz. Saya tahu dia hadap. Bila dia pergi mancing je, saya terus pergi pasar. Confirm dia tak dapat. Tak apa. Sabar je lah. Paling tidak, dia pergi mancing. Manfaat menguji kesabaran dia. Tunggu tak dapat. Tunggu. Ya tak apa. Dia tak buat benda-benda yang mudarat. Tak apa. Tak sia-sia pun. Dapat isteri pula. Mulut popek. Tak berhenti. Kan? Orang perempuan, minta maaf orang perempuan yang marah kan, nanti bulan depan tak panggil pula. Okay. Orang perempuan ni memang Allah anugerahkan orang perempuan macam tu. Jadi penceramah tak bertauliah. Mulut tak berhenti. Orang perempuan ni dia diam nombor 1 kalau dia tidur. Itu pun tengah tidur dia bercakap. Kita tengok dengan bini kita, ya Allah, tengah tidur bercakap. Maksudnya siang tu kerja besar. Lepas tu, dia bercakap tu rancang untuk cakap esok. Tu. Itu satu. Dia tidur. Yang kemudian, dia tu, bila dia berhenti bercakap, bisu. Tak boleh cakap. Last sekali berhenti bercakap, mati. Udah tu. Yang lain semua dia bercakap. Anugerah yang Allah bagi pada orang perempuan bercakap itulah yang menjadi rumah tangga kita terjaga. Rumah kita terjaga. Anak-anak bersepah-sepah rumah. Mulut siapa yang bebel? Mak, akhirnya anak-anak elok dia terancang.
Mulut mak yang bebel itulah menyebabkan anak-anak pergi sekolah bajunya cantik, buku tak ada satu pun tercicir daripada jadual. Mak tu bukan anak je tengok jadual, dia pun tengok jadual anak dia tu. Cek buku satu. Kalau harap ke kita, bini masuk hospital katakan, harap ke kita, pukul 11 baru tahu, adik kau tak pergi sekolah je. Tu. Harap orang jantan. Sebab tu anugerah, saya kata tak apalah orang lelaki sabar sikit dengan nilai tambahan yang Allah bagi pada orang perempuan. Awak letak je telinga elok-elok, bila dia sembang, dah habis. Awak sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, kata gitu. Kalau ada duit, bagi sumbangan satu sampul kat dia, anugerah dia ceramah. Sabar je. Allah bagi ujian kepada kita ni, nak menilai kekuasaan Allah Ta'ala ni, dia bagi ujian. Ujian saya selalu ulang. Apa ujiannya? Cuba tengok ujian kita tak besar mana. Kalau katalah kita komplain anak kita buat perangai. Anak kita ni, Allah, sekadar bawa motor Y suku macam 3 suku. Itu ujiannya. Anak Nabi Adam bunuh adik sendiri. Kan? Ujian kita kecil benar. Kalaulah kita komplain bini kita geng mesyuarat tepi tangga. Kan ya, geng mesyuarat. Bini Nabi Nuh kafir terus. Bini Nabi Lut pendukung maksiat dan mungkar. Isteri kita dalam keadaan bercakap-cakap pun nasi lemak ready. Kopi O elok, jaga ubat kita elok. Dia tanya, bang, ubat dah makan ke belum? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Ya, sungguh. Kita makan ubat, kenyang. Belum makan lagi, makan ubat je kenyang. Contoh. Tu, ya sungguh. Ini nikmat. Jangan komplain. Kita komplain bapak kita ni kurang baik. Kononnya lah awak baru jadi JK surau. Komplain bapak sendiri juga tu. Dulu dia pun penyangak. Iya, komplain bapak sendiri. Ustaz, bapak saya ni tak tahulah, ustaz dah tua pun masih main damaji. Kata gitu kan. Surau tak nak pergi, ni tak nak pergi. Sabarlah. Bapak Nabi Ibrahim buat berhala. Jangan komplainlah adik-beradik kita tak datang rumah. Adik-beradik Nabi Yusuf campak Nabi Yusuf dalam perigi buta. Jadi kecil penuh ujian kita. Kalau sekecil ini ujian pun kita tak boleh nak balik pada Allah Ta'ala habis. Sebab tu apabila datangnya ujian pada orang beriman dan nikmat kepada orang beriman ada dua. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Ajaib dan ta'ajubnya orang beriman ni hebat. Tak ada pada orang lain melainkan pada orang beriman dalam hadis Muslim. Kata Nabi, apabila datang kepada mereka nikmat, maka mereka menyebut Alhamdulillah, mereka syakara, mereka syukur. Dan ada datang kepada mereka musibah dan ujian, maka mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mereka sabar, mereka sabar. Ini keberuntungan orang yang beriman. Dua-dua datang, dua-dua baik. Nikmat pun dapat baik, ujian pun dapat kebaikan. Satu pun tak ada rugi dalam kehidupan kita. Jangan lupa, inilah pengajaran pertama. Bila mana Allah berkehendakkan perjalanan Nabi daripada Mekah pergi Masjidil Aqsa di Palestin, naik Sidratul Muntaha, turun balik, Allah boleh buat separuh hari, maka itulah kita nak kena yakin kuasa mutlaknya Allah Ta'ala. Bila kita faham tentang kuasa mutlaknya Allah, maka kita jadi orang yang kuat untuk memohon dan mengadu pada dia. Permohonan dan aduan yang paling istimewa, maksudnya doa yang paling istimewa adalah dalam solat, bukan di luar solat. Kesilapan kita adalah dalam solat kita tak minta, kemudian dalam solat minta sampai setengah jam. Itu tak kena gaya. Selepas solat itu juga sunnah berdoa. Tetapi doa yang paling dimakbulkan Allah dalam solat. Dua tempat. Pertama, setiap kali kita sujud. Sujud Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau ada hajat pada tu waktu tu doa.
Allahumma ghfirli ya Allah. Ya Allah, tolong ampunkan aku ya Allah. Kalau rasa susah, Ustaz, saya Jawa. Semalam saya pergi kampung Jawa, Bukit Durian tu Jawa semua situ. Tu kan. Jawa, rupa-rupanya orang baru ni dah tak boleh cakap Jawa dah. Kan ya. Jadi bila kita sujud itu, selepas baca tasbih biasa, Rabbi ghfirli, ya Tuhan ampuni aku. Sebenarnya itu yang disuruh. Dan bukan suruh doa di sujud terakhir saja, pada setiap kali sujud. Satu-satu pun tak apa. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bubuh doa satu. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Kalau panjang, Rabbi ghfirli satu kali. Ya Allah, ampuni aku. Masuk sujud kedua, ulang balik. Rabbi ghfirli. Bayangkan kalau 4 rakaat, 8 kali kita berdoa pada Allah Ta'ala. Dan doa di saat itu, satu doa yang tidak dihalang oleh Allah, melainkan akan dimakbulkan, tapi melalui kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Setiap kali sujud. Dan yang kedua, selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Ni anak kita nak ambil periksa SPM. Sekarang ni dah tengah buat dah ni. Anak saya pun salah seorang, anak perempuan saya. Anak yang kedua terakhir umur 17, yang terakhir umur 15. Ada 5 orang. Isteri saya Alhamdulillah. Tapi hari ni dia tak dapat ikut. Dia tak apa sihat. Ada dekat homestay Kampung Bukit Durian tu. Dia menikah dengan saya. Dia dapat package. Dapat suami. Dapat anak 5 orang. Cucu 2. Menantu 3. Isteri saya cukup. Selepas kewafatan isteri saya yang pertama dulu. Akibat daripada kanser payudara. Saya menikah. Dan dia dapat package. Saya kata untung awak. Siap dapat bukan suami je. Anak dapat, cucu dapat, menantu pun dapat. Alhamdulillah menantu kami bukan anak hantu. Alhamdulillah. Ni nak bagi tahu pada kita. Kekuasaan mutlaknya Allah, maka kita kena minta. Waktu katalah kita sekarang ni hati-hati lah. Anak nak ambil SPM, buat air penawar, tak payah udah tawar, tak payah buat lah. Ni masalah kita. Orang kampung sama. Pengurusi surau, imam, ahli jabatan kuasa surau, buat sesuatu yang bertepatan mengikut sunnah. Bangunkan minda orang kampung, nak ambil exam, bukan buat air penawar. Baca buku malas. Sekolah tak nak pergi. Pergi sekolah, lencong, pergi tempat lain. Kan ya? Study tak nak, group study tak nak, semua tak nak. Awak minum air ni, 1 tong kembung perut pun tak lulus. Iya. Orang masjid dan surau harus bagi kesedaran, ketamadunan pemikiran kepada anak-anak kita. Jadi itu time kita sujud, kita boleh berdoa. Minta macam mana? Doa paling mudah. Niat dalam hati untuk anak kita berjaya. Dalam sujud tu, Rabbi yassir wala tu'assir. 2 tu pun cukup. Kalau ikut bagusnya, watamin bil khair. Tu. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan anak aku, niat dalam hati itu, dan kemudian jangan kau susahkan dia. Kalau itu saja yang kita ngapal, nampak muka pun kita memang bukan kuat mengapal. Jadi itu je lah yang paling mudah. Kalau nak ikut doa yang baik, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tak apalah. Anak nak ambil paper hari Senin ni rasanya ni. Hari Senin ni bertulis. Hari Senin ni bertulis. Maka itu aja. Dan jangan pula masa anak nak periksa, baru masa tu nak puasa. Sahaja aku puasa kerana anak aku nak ambil periksa kerana Allah Ta'ala. Ada ke punca gitu? Waktu lain kau tak nak puasa. Lepas tu ugut Allah Ta'ala pula tu. Ya Allah, aku mohon ya Allah kurniakan kepada anak aku 8A. Jika kau bagi 8A, aku puasa 8 hari. Jika kau tak bagi, tak jadi puasa. Ugut Allah Ta'ala lagi. Ya Allah, buat dulu. Yang lain-lain biarlah. Allah, kita jangan risaulah anak kita tak dapat 8A. Contohlah contoh. Tok Imam tak tahulah dulu dapat 10A. Dia tahulah kan. Kita yang ada ni pun kadang-kadang tak ada A pun. Hidup sampai sekarang. Tambah orang perempuan lagi beruntung. Lagi nak kata tak cerdik, memang tak cerdik. Masa sekolah langsung tak cerdik. Tapi masuk habis-habis SPM, belum keluar result orang dah minang.
Yang Minang pula tu gaji 4-5 ribu. Kan beruntung. Rezeki dia. Kemana? Tak ada kerja Ustaz. Saya memang tak ada kerja. Habis-habis SPM tu belum keluar. Ini cerita betul. Ini cerita betul. Sekarang jadi datin. Jadi datin. Boleh nguruskan macam-macam SPM ada tak? Tak ada. Kalau rezeki dia tak ke mana. Sampai tepat pada waktunya, tepat kena pada orangnya. Dan insya-Allah. Ini hakikatnya. Maka bila kita menyedari bahawa Allah itu kuasanya mutlak, maka kita cari Allah Ta'ala. Allahumma antas salam. Dia maha sejahtera. Wa minkas salam. Kesejahteraan dan kejayaan itu datang daripada dia. So kita nak cari siapa? Cari dia lah. Itu konsep yang paling mudah. Itu yang pertama, pengajaran. Pengajaran yang kedua. Ingat tak? Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan binabiyyi. Allah kata aku memperjalankan hambaku, bukan memperjalankan nabiku. Bukan. Nak menunjukkan bahawa manusia yang paling tinggi darjat di sisi Allah adalah siapa-siapa yang Allah tunjuk. Dan Allah kata inilah hambaku. Sifat kehambaan. Tidak sombong pada Allah. Ini cari Allah Ta'ala bila? Udah bankrupt. Meniaga tak laku. Masa tu panggil sekolah tahfiz. Sekolah saya lah tu. Sekolah saya. Awak peniaga, ni contoh-contoh, ini kejadian benar. Satu syarikat meniaga sate. Meniaga sate. Di antara sate yang sangat berjenama, bukan Haji Samsuri, itu bukan kajang. Ada satu lagi, bukan dia meniaga sate live saja, tapi sate yang frozen lagi. Ya, dan tiba-tiba ada halangan di dalam perniagaan dia itu. Lalu dia panggil sekolah tahfiz saya. Dia panggil lah melalui ustaz-ustaz saya. Dan ustaz-ustaz tu tengok, dia kata, Ustaz, okey tak apa. Hari Sabtu boleh, tak ada masalah. Sebab hari Sabtu kami kelas separuh hari je. Kami bagi budak-budak rest lah. Okey, Sabtu malam, dia kata jemput datang ke kedai dia. Dia akan kosongkan kedai dia tu. Kita duduk, solat hajat, baca Yasin dan sebagainya lah. Kerana apa? Kerana rezeki dia drop dan ada gangguan banyak lah. Gangguan duit lah maksudnya itu. Gangguan rezeki. Lalu warden saya pun pergilah bawa anak-anak kami 40 orang lebih, lelaki dan perempuan. Pergilah, kita duk ingat syarikat sate panggil. Bolehlah makan sate. Bolehlah kod. Kod dia nak bungkus sikit untuk Ustaz Amran. Anak-anak balik. Tanya makan apa? Bihun tercekik. Tercekik-cekik makan bihun. Kan? Awak jual sate, tapi awak bila nak sedekah kat orang, awak bagi yang teruk sekali. Maka sebab itu, memahami rezeki ni senang. Kalau awak rajin memberi, maka dapat banyaklah tu. Kalau awak bagi banyak, awak dapatkan banyak. Tapi kalau bagi sikit, awak akan dapat sikit. Tapi kalau awak berkira-kira nak bagi, tak ada harapan untuk awak terima. Dah, mudah sangat bahasa dia. Mudah sangat. Maka sebab itu, dalam hal kita merasai diri kita seorang hamba, itu adalah ketinggian yang besar. Allah Ta'ala, dia tunjuk kat kita nanti, inilah hambaku. Itu kejayaan paling besar sekali. Sifat kehambaan adalah sifat jauh daripada kesombongan. Allah panggil kita, hayya 'alas salah. Zoom, bangun terus. Hayya 'alal falah. Terus sambut panggilan Allah Ta'ala. Tak sombong. Tapi ada hayya 'alal falah. Dia kata tak apalah. Itu bahaya. Maka di sini kita kata sifat seorang hamba. Bila sifat seorang hamba ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr. Surah 89 ayat 27 hingga ayat 30 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Apa kata Allah? Orang yang jiwa dia seorang hamba, jiwa dia tak sombong kepada Allah. Bila Allah kata solat dekat masjid dapat 27, dia tak kata tak apalah, solat kat rumah je satu cukup lah, buat apa banyak-banyak, susah nak bawa. Itu perangai manusia. Duduklah dalam majlis ilmu akan dapat naungan daripada pak sayap-sayap malaikat. Jibril aja 600 sayap dia ada. Besar. Bukan takat akhirat dia dapat pahala. Lepas ceramah ada makan lagi. Lepas tu orang perempuan lagi cerdik kan, dia orang bawa beg. Rupanya ada getah dengan plastik dalam itu. Ustaz fitnah betul dia orang kata. Boleh bungkus. Cuma saya nak pesan satu. Sebab ada satu soalan di KL. Dia kata, Ustaz, apa hukumnya orang mai dengar ceramah, dia bungkus dulu. Dia bungkus-bungkus. Orang belum makan lagi dia dah bungkus dah. Dia pergi masuk dalam Myvi dia. Myvi kan king. Orang takut nak sebut. Jadi simpan dalam king tu, datang balik. Makan lagi pula tu. Apa hukumnya? Haram secara mutlak. AJK Masjid buat makan untuk orang yang hadir ke masjid. Bukan suruh bungkus untuk anak cucu, anak menantu awak. Bukan. Makan dulu. Kalau lepas makan AJK kata siapa-siapa nak bungkus, ambil lah. Sebab lebih banyak ni ramai orang bagi tadi. Masa tu baru bungkus. Apa perangai tak senonoh? Nampak pakai jubah elok ke main? Itu kan? Sebab tu saya selalu kata kita jangan bangga sangat dengan jubah kita ni. Abu Jahal pun pakai jubah. Kau jangan. Ya. Yang main judi tu Arab semua pakai jubah. Main judi. Kelab malam tu Arab. Sekarang tu tengok Arab Saudi jadi apa? Mengarut-mengarut. Jadi kita yang orang Melayu nak pakai baju Melayu, pakai je lah baju Melayu. Kalau dah Melayu pun dah tak ada apa yang ada pada orang Melayu. Sekarang baju Melayu pun Cina yang jahitkan. Pakai je lah. Tak apa. Asal pakai baju tutup aurat udah. Baju apa pun tak apa. Dah, cerita dia senang. Itu sifat seorang hamba perlu ada pada kita. Dan sifat seorang hamba inilah yang ada nilai di sisi Allah. Orang yang sombong di sisi Allah tak ada. Saya selalu ulang. Sombong, makhluk mana yang paling sombong mula-mula sekali dalam sejarah kehidupan? Iblis. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu. Wahai seluruhnya, sujud. Semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tak mau sujud? Aba wastakbar, dia takabur, sombong, bongkak dengan Allah Ta'ala. Aku dicipta daripada api, Adam dicipta daripada tanah. Apa salah aku nak sujud? Sifat tu Allah campak dia keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupanya sifat tu ada pada kita. Allah ni offer macam-macam. Bulan Syakban, hari Rabu ni masuk bulan Syakban, 1 Syakban. Nabi puasa hampir penuh dalam bulan Syakban. Kita kenuri hampir penuh. Bulan Syakban punya perangai. Ni AJK Masjid kena bagi faham orang kampung. Bulan Syakban tidak disuruh memperbanyakkan kenduri. Kenduri arwah nombor 1. Sebab kena bagi kenduri dulu. Sebab bulan Ramadan arwah nak balik. Entah belajar di mana arwah boleh balik. Kita mati besok tak sempat nak minta izin dengan Allah Ta'ala. Tolong kembalikan aku ke Bukit Larang. Kan? Ya Allah tolong kembalikan aku ke Bukit Beruntung. Tak adanya. Itu hadisnya palsu. Pembohongan dalam agama itu. Tak boleh. Maka, bukan waktunya bulan Syakban. Bulan Syakban disuruh memperbanyakkan puasa sunat. Dan ketika inilah pihak surau main peranan. Memperbanyakkan majlis berbuka puasa pada bulan Syakban. War-warkan dalam grup WhatsApp kita. Surau menyediakan 10 talam satu hari contohnya. Kita pun dengar-dengar kata tiap-tiap hari, welfare, lega hati. Datang buka sini. Mudah, senang. Alhamdulillah. So, ada ni perangai kita bulan Syakban, kenuri arwah 1, kenuri menyambut Ramadan 1. Entah siapa ngajar tak.
Jadi kalau nak buat kenduri, Islam kata ni waktu ni. Sayyidina Umar Al-Khattab pada bulan Rejab, bulan yang diagungkan oleh Arab Jahiliyah, tapi tak mau macam tu. Tapi bulan Rejab ini, di mana Sayyidina Umar masak dalam kawah yang besar dan kemudian makan ramai-ramai, buat kenduri. Itu baru betul. Ini kita bulan Rejab pula rajin puasa. Bulan Syaban buat kenduri. Kita balik. Nabi suruh sedekah di sini. Syaban nanti puasa. Ini perangai kita. Ini memang tak kena. Macam mana nak bergelar seorang hamba kalau kita tidak mahu mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, pengajaran ketiga, ibadah salah. Baik, saya gerakkan ini. Okay, ibadah salah sikit-sikitlah. Allahu Akbar. Ya, ibadah salah kena faham. Kalau tak faham pun sia-sia juga. Ya, ibadah salah yang pertama sekali wuduknya Nabi. Nabi berwuduk cuma lebih kurang 500 ml saja. Botol kecil mineral tu. Awak berwuduk, bomba tengok pun takut. Tadi pakai jubah tadi tu, serban elok. Tapi wuduk, udah panggil setan. Kan Allah kata, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir, kawan setan. Jadi wuduk Nabi, 500 ml. Jadi buka pipe tu kecil aja, kosong. Pipe tu kecil aja. Jangan zoom tu. Bukan takat dia je mercik. Kita duduk sebelah pun basah. Ini bukan sunnah Nabi. Maka sebab itu, solat kita tidak khusyuk kerana wuduknya sudah bersalahan. Dan yang duduk, kita ambil wuduk, setan berdampingan di bahu kanan kiri. Dan waktu solat, setan kata, uzkur kaza wa kaza. Ingat yang ini, ingat yang itu. Sehingga kita sendiri terlupa rakaat keberapa dah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi wuduk dengan sempurna. Tolong jangan tinggal doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Ustaz, tak ngapal. Tu bukan tak hafal. Awak memang tak nak hafal. Hidup 60 tahun. Takkan tak boleh hafal. Dah tak nak, memang tak dapat ke? Ambil yang pendek cukup kalau tak nak yang panjang. Apa dia? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hujung tu tak termasuk. Wa ja'alni min ibadika salihin. Tak ada dalam hadis. Kalau baca dalam riwayat Imam Tirmizi. Tapi kalau tanya saya, baca yang pertama tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Itu satu. Bila berdiri, nak solat, lelaki dan perempuan. Ruang tengah antara kaki kanan dengan kaki kiri, bagi mazhab Imam Hanafi, 4 jari. 4 jari sahaja, longkang tengah ni. Itu mengikut mazhab Imam Hanafi. Pada saya yang badan 85 ni, yang memang lepas ceramah je makan, lepas ceramah makan, lepas ceramah makan, yang memang kalau tak makan JK kata sesekali. Dia tak tahu saya tiap-tiap kali. Bukan ni. Ya. Jadi 86 dengan berdiri macam ni saya tak selesa. Allah Akbar. Dia jadi macam tu. Foundation dia tak kuat. Jadi saya ambil pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Satu jengkal. Baru sedap. Baru selesa. Ada orang lain masih tak selesa. Paha dia ni besar bertemu kat tengah-tengah sini, dia tak selesa. Dia badan dia besar lagi. Macam mana nak buat? Dia ikut pandangan mazhab Imam Maliki, tok guru Imam Syafi'i. Dia ikut mazhab Imam Hanbali, anak murid Imam Syafi'i, dengan had sesuai dengan badan dia. Bila dia kangkang lebih, kita jangan marah. Tengok badan dia. Maka logiklah dia kangkang lebih. Yang tak boleh, awak berat 45 tapi mengangkang macam ni. Yang tu yang salahnya. Jadi kalau dia kangkang lebih sikit, badan dia tu besar, logiklah. Itu 3 kaedah. Mana-mana saja boleh pakai sesuai dengan tubuh badan kita. Baik. Yang kedua, bila kita berdiri dan mata kita pandang ke arah tempat sujud. Ustaz, boleh ke tidak pandang tempat lain? Boleh. Awak tunduk. Imam kan panjang baca.
kerah tengkuk ni kan. Macam mana tak? Dia boleh pandang setara ke hadapan gitu di belakang makmum. Itu boleh. Haramnya begini. Cantik lampu. Yang tu salah. Haramnya mendongak ke atas itu kesombongan. Sudah, niat dalam hati. Niat ini ada di mulut ke di hati? Di hati. Habis tu yang duk bunyi usolli tu kenapa? Kan? Cuba tanya tengok. Niat ada di hati. Tapi yang mulut tu usolli ni buat apa? Kalau dah ada di hati. Itu jadi masalah kita. Lafaz niat. Lafaz niat ini hanya digunakan ketika bila kita berdiri, kita terpinga-pinga. Apa nak buat ni? Sedangkan jubah dah pakai. Dah masuk dalam masjid. Duduk dalam sah. Dia tak tahu apa nak buat. Tadi bergaduh dengan bini. Jadi keluar. Masa tu baru sebut usolli. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan. Saya solat zuhur. Sekarang saya solat zuhur. Mulut saya sebut. Usolli fardal asri. Tapi saya solat zuhur. Saya bangun tidur. Mamai lagi. Tapi hati tahu saya solat zuhur. Sah ke tidak? Sah. Sah. Sebab yang lafaz tak guna. Yang guna dalam hati. Habis tu duduk lafaz. Buat apa? Baik. Contoh. Saya sebut usolli fardhu zuhri. Solat zuhur betul. Tapi hati saya ingat asar. Sah ke tidak? Tak sah. Jadi tak perlu sebut. Sebab tu jumhur ulama mengatakan bahawa solat tak perlu lafaz. Usolli tak perlu. Tambah-tambah bila kita perlu, kita kata mesti kena buat. Usolli. Ni lagi satu. Mengganggu orang. Allah. Tak masuk. Allah. Orang dah rukuk dia doa Allah. Gitu. Itu pun satu perangai. Okey? Baik. Jadi niat dia dalam hati. Niat apa? Solat ke? Niat itu bermaksud dia tahu. Dan dia ingin melakukan sesuatu. Awak nak buat apa ni? Nak solat maghrib. Allahu Akbar. Selesai. Awak buat kerana siapa? Dah tentu lillahi ta'ala. Maghrib 3 rakaat dah tentu. Kita tahu. Semuanya ada dalam ilmunya. Angkat tangan Allahu Akbar. Angkat tangan. Pertama boleh letak di bahagian hadapan. Dada. Jari sampai bahu. Lebih kurang macam tu. Ingat tangan menghadap ke arah kiblat. Kedua boleh letak di bahagian tepi telinga setentang dengan telinga. Dua-dua ini boleh diguna pakai. Saya pesan pada orang perempuan. Tolong jangan guna kaedah yang ini. Bawah telinga ni. Ini tak ada sandaran. Tapak tangan kita ngadap ke atas. Jadi letak orang perempuan, orang lelaki tak ada masalah. Boleh letak bahagian hadapan dada. Angkat begini, baru turun. Allahu Akbar. Itu sunnah. Ada dua kaedah. Angkat dulu, baru sebut. Itu paling tinggi. Angkat dan sebut. Allahu Akbar. Itu paling bagus. Kaedah yang kedua dari bawah. Allahu Akbar. Dua-dua boleh. Tapi yang paling bagus adalah angkat dulu dan baru sebut. Kedua, tapak tangan, belakang tangan. Letak macam ni boleh. Letak saja pun boleh. Pegang pergelangan tangan boleh. Pegang lengan boleh. Tapi berpeluk tubuh saya belum jumpa lagi. Tu jangan buatlah. Mazhab Imam Maliki dia lepas tangan. Allahu Akbar. Dia lepas tangan ke bawah. Pun okey. Tapi itu mazhab Imam Maliki. Kita ambil secara jumhur letak tangan. Kan? Boleh letak di atas dada. Boleh letak tempat kita senak tu. Apa nama? Ulu hati. Boleh letak dekat perut. Boleh letak bawah daripada pusat. Tapi bawah tu hukum dia, hadis dia dhaif. Jadi ambil 3 je. Dekat perut satu. Dekat tempat senak tu satu. Ataupun satu lagi adalah di dada. Di bahagian dada. Boleh. Tapi ada juga orang kita. Allahu Akbar. Hak ni tak ada. Yang tu tak ada. Tapi itulah yang berlakunya. Ada juga pada kita. Kenapa? Beramal tanpa belajar ilmu. Orang kena sibuk belajar ilmu dan kemudian baru beramal. Okey, baik. Angkat dan turun. Allahu Akbar. Doa iftitah jangan tinggal. Sebab Nabi kata, Allah buka pintu langit untuk terima semua amal kita. Doa iftitah Ustaz, panjang ya doa iftitah. Dah awak baca yang panjang? Iya ke Ustaz? Kenapa awak tak baca yang lain? Itu je yang awak tahu. Itu pun satu perkara. Orang Melayu doa iftitah kan panjang. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila. Kalau ikut itu dah sahih lah. Cukuplah baca sampai wa asila. Itu sahih.
Tak perlu wajah tu, wajah lilladzi dan sekali. Tak payah baca lah panjang penuh. Ada 12 jenis. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh sampai habis. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ada 12. Kita orang Melayu kata 12 je ustaz. Saya ambil nombor 13 je lah, sunat, tak payah baca. Kan rugi. Tu imam bulan Ramadan, tu imam bulan Ramadan. Kan perangai macam tu. Tu imam ni pun kena luku juga kepala dia. Allahu Akbar, takbir panjang. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Meninggalkan doa iftitah tanpa rasa rugi. Sedangkan pahala doa iftitah tu Allah buka pintu langit nak terima. Jadi patutnya tu imam baca yang pendek lah. Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dah. Habislah. Okey. Kemudian baca Al-Fatihah dengan baik, terutama kita orang lelaki, tolonglah ngaji sikit. Ada kelas ngaji Quran sini dewasa. Alhamdulillah. Ya, kelas ngaji Quran dewasa, belajar. Orang perempuan tak apa. Orang perempuan kalau tak reti boleh tanya suami. Kalau orang suami tak reti nak tanya siapa? Itu kan ya. Orang perempuan alhamdulillah kita tanya akak, nun mati jumpa ni, alhamdulillah. Ini ikhfa ustaz, dengung 2 harakat. Ini izhar ustaz, ni jangan dengung. Ini mad lazim kalimi musaqqal. Hui, cakap. Cuba tanya laki dia, bang, ni nun mati, mati terus orang tu. Bukan je ada ilmu. Allah Rabbi. Dah, baca surah bagi elok-elok. Surah yang paling baik dibaca adalah surah yang dahulu diturunkan. Daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-An'am, Al-Ma'idah, Al-An'am, ada naik begitu. Itu paling baik. Jangan tiba-tiba cerdik benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama surah An-Nas. Rakaat kedua kau nak baca apa? Surah An-Nas tu surah yang terakhir. Apa merapu yang begitu? Ustaz, tak ada surah ke? La ilaha illallah 114 itu yang terakhir sekali. Dah awak tak tahu, itu jadi masalah. Surah tu dibaca, contoh kita baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq atau surah An-Nas di bawah tu, surah Ad-Duha. Turun baca yang bawah dia. Jangan wad-duha, lepas tu rakaat kedua wasyamsi wadduhaha. Itu terbaliklah. Itu satu. Baik. Udah qiyam. Lepas tu kita nak tunduk rukuk. Nak rukuk, sunnahnya angkat tangan. Ada 4 tempat untuk angkat tangan. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. 1. Kedua, angkat tangan untuk rukuk. Allahu Akbar. Ketiga, angkat tangan ketika sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Keempat, waktu naik daripada rakaat kedua nak pergi rakaat yang ketiga. 4 tempat saja angkat tangan. Awak jangan buat 8. Sunnah dia 4 saja tempat angkat tangan. Waktu sujud awak jangan angkat tangan. Allah, begini turun. Itu bukan ajaran dalam Islam. Ini perangai kita. Masa Nabi suruh angkat, tak nak angkat. Yang Nabi tak angkat, dia pula terangkat. Itu jadi masalah tu. Mengaji tak nak. Belajar tak nak. Baik. Jadi kita angkat Allahu Akbar. Kemudian bila nak sujud, nak rukuk, Allahu Akbar. Rukuk kita, tangan ni, jari ni dia buka sampai lutut, pegang. Pegang macam tu. Bukan lurus gitu. Pegang, buka dan genggam lutut. Tekan lutut macam tu. Sama ada awak nak lurus ataupun awak nak bengkok, tak ada masalah. Cuma bengkok tu, jangan sampai orang tak boleh solat. Allah. Begini, orang lain pun nak sembahyang juga sebelah. Maka letak gini. Sampai ni je. Dah selesai. Habislah. Dan jangan melampau. Allah. Pegang peha je. Begini. Sehat. Tapi solat tu ikut suka hati. Atau orang perempuan. Pergi zumba, aerobik. Allah. Gini. Ini satu lagi.
Ada orang kata, ustaz, bukan lagi rendah, lagi cerdik kata, tu bodoh namanya. Sunnah dia tak boleh, melainkan sampai di lutut sahaja. Dah turun, buka. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Udah. Siapa nak baca subhana rabbiyal azim, Allahumma ghafirli, boleh. Siapa nak baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, boleh. Atau kita orang Melayu suka combine dua hadis. Kan orang Melayu suka baca panjang-panjang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, okey. Jangan jadi itu satu lagi je tu. Sebedi bendi, sebedi bendi, sebedi bendi. Nak laju? Sujud bunyi sebela bindi, sebela bindi, sebela bindi. Apa dia cakap pun tak tahu. Allah. Okey, baik. Bila bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Bukan sami Allah. Jangan guna huruf alif. Sin, mim, asam, mati, celaka. Hati-hati ya. Jangan baca sami Allah. Allah tak boleh guna huruf alif. Kena guna huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. Sin, mim, ain. Allah mendengar hamba yang memujinya. Berapa ramai kita yang dah tua baca tak betul. Sebab bila kelas solat aja, dia kata, alah belajar solat budak tadika. Iya, ilmu awak macam tadika. Umur je kan tua. Waktu kena ngaji sungguh-sungguh. Ramai orang baca sami Allah, dia guna alif. Dia tak boleh baca Allah, dia guna ain. Dari bawah, angkat tangan juga. Sami Allahu liman hamidah. Baru letak tangan. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kata Nabi, 30 malaikat berebut-rebut menulis banyaknya pahala orang yang memuji Allah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu satu benda yang sepatutnya kita beramal dengannya. Kemudian turun sujud, tak perlu angkat tangan. Siapa nak turun dengan lutut dahulu? Boleh. Kemudian tangan, tak ada masalah. Ataupun siapa nak turun dengan tangan dahulu, kemudian lutut, tak ada masalah. Yang dilarang turun kepala dahulu. Ya. Saja nak bagi tahu. Supaya ada dua pilihan je. Sama ada lutut ataupun tangan. Kalau awak tak boleh turun, tak payah turun. Duduk ke atas kerusi, tak payahlah. Buat takat mana yang awak mampu. Selesai. Kemudian, duduk antara dua sujud. Ini jaga-jaga. Ni lipat. Kaki kiri lipat. Punggung berada di atas kaki kiri. Dan tegakkan kaki kanan. Duduk paling istimewa. Pertama, antara dua sujud. Kedua, tahiyat awal. Dan ketiga, tahiyat akhir. Bagi orang yang badan besar. Atau bila dia duduk, tahiyat akhir itu menyusahkan orang. Ada orang, dia tak boleh badan besar. Dan kemudian dia tak boleh duduk tegak. Dia tak boleh duduk macam ni. Jadi dia akan begini. Orang kat ujung terpaksa begini menahan. Ya Allah. Jangan nyusahkan orang. Okey, baik. Kalau yang ini boleh duduk, maka boleh duduk macam ni. Tak adalah masalah. Atau kalau yang ni pun tak boleh duduk, maka guna mazhab Imam Maliki. Dia tegak gini, lalu duduk di atasnya. Gini je. Tahiyat awal boleh, tahiyat akhir boleh. Dan antara dua sujud pun boleh. Tak ada masalah. Cuba cek sekejap. Yang ni datang mana? Yang ni, mana datang? Dah 60 tahun beramal dengannya. Dia kan? Yang ni mana datang? Kanan dengan kiri ni, mana datang? Kira. Tak ada satu pun hadis suruh buat gitu. Hak lebih buruk lagi, Nabi kata al-kalbun, al-iqa, duduk macam ni. Lagi tak boleh. Sangat-sangat dilarang. Ini yang sepatutnya kita kena faham. Tapi nak buat macam mana? Sebab ilmu tu. Kita tak cari sungguh-sungguh, kita biar je kan. Kadang-kadang yang datang masjid pun buat salah lagi. Sebab masa ceramah, dia tak tunggu. Pergi keluar.
Sembang je di luar. Kejap-kejap gudang garam. Kejap-kejap gudang garam. Ya, sungguh. Tu kan ya. Baik. Seterusnya, ni isyarat musabbihah. Jari tengah cantum dengan ibu jari. Tak kat bawah. Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Turun. Mata tengok jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Hanafi. Habis. Imam Asy-Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam Syafi'i tak suruh asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak suruh gitu. Dia tak suruh tinggi macam tu, tak ada. Dia sama tinggi dengan tulang ni je. Mazhab Imam Hambali, asyhadu an la ilaha illallah, diturun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diturun. Kalimah Allah diangkat dan diturun. Mazhab Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam Maliki. Tuh, kita kata ustaz. Ini ada seorang tanya, dia kata ustaz, saya solat dekat R&R. Duduk tahiyat, saya pun baca tahiyat. Saya perasan orang sebelah saya tahiyat begini. Apa hukumnya ustaz? Hukumnya awak yang berdosa. Saya tanya dia. Ya, awak yang berdosa. Kenapa saya berdosa? Sebab awak solat sempat tengok orang tu. Solat mencari salah orang. Ini perangai kita. Dahlah dibodoh. Kita tu bodoh tapi suka cari salah orang. Perkara yang kita nampak pelik pada orang lain bukan bererti dia salah, bererti kita yang tak reti. Itu kena faham dulu. Okey, jadi itu tugasan. Dan last sekali bagi salam. Bagi salam depan, separuh dan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling baik. Kedua, serentak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Ada 3 jenis. Dan jenis yang pertama dan kedua adalah baik. Pertama paling baik. Ya, ustaz, saya jatuh bantal. Tidur jatuh bantal. Keras leher tu macam ni. Kalau nak pusing dia kena macam ni. Jadi macam mana gaya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai. Ustaz, saya pakai ni pendakap leher ni. Langsung tak boleh pusing. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam itu rukun. Memalingkan wajah sunat. Udahlah selesai. Dan kita tu yang tunduk mendongak tu siapa suruh? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni tak ada dalam hukum. Yang awak beramal sampai ke hari tua tu, siapa yang ngajar sebenarnya? Tak tahu mana dia tengok. Dia tengok lampu dulu baru turun balik. Pergi sini tengok atas balik, turun balik. Itu tak ada. Banyak pergerakan. Imam Syafi'i larang. Banyak pergerakan. Okey? Baik. Selesai dah bagi salam. Ada tak dalam bab sapu muka? Sunnahnya tak ada sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salat. Tak ada pertambahan lagi dah. Siapa yang sapu muka dan dia kata kalau saya tak sapu rasa macam tak sah, confirm solat dia tak sah. Sebab dia menambah rukun dalam solat. Tapi kalau dia menyapu muka tu sebab adab jibiliyah, adat kebiasaan. Daripada dulu Ustaz, udah ada tangan. Tangan pun tak reti duduk diam. Jadi lepas tu bagi salam sapulah muka. Kalau dia sapu tu kerana biasa, kerana hidup dia je, tak apa. Sapu kepala boleh, sapu badan, sapu kaki, semua pun boleh, tak ada masalah. Sebab bila bagi salam, kanan dengan kiri, solat dah habis. Awak sapu je lah.
Yang tak boleh menambah bahawa saya kalau tak sapu Ustaz rasa macam tak selesa lah. Waktu tu tak boleh. Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik, satu dua soalan sebelum saya tutup. Penat dah duduk sekejap. Okey, ya. Aha. Isra Miraj. Yang berkenaan dengan kita ni, hidup kat dunia ni. Jadi, masa pagi, masa subuh, kita segar, kita berani. Dan kita mengamalkan Islam sebanyak-banyak je lah. Tapi petang, kita lagi dah macam bateri dah habis lah. Jadi, apa betul Ustaz? Untuk bateri kita ni, tinggi je. Okey. Petua dia adalah menikah muda. Sebab saya setelah menikah dengan orang muda, isteri saya 28 tahun saya menikah tahun lepas. 28 tahun, saya menjadi muda. 53, rasa macam 33. Satu Malaysia pusing. Dia sebenarnya tidak. Satu amalan dia adalah untuk mengekalkan kita punya komitmen dan istiqamah kita itu adalah buat amal seperti mana yang Nabi buat. Nabi dia akan buat amal sesuai dengan sifat dan kejadian manusia. Ya, sifat dan kejadian manusia. Jadi perkara paling utama adalah untuk tak apa boleh insya-Allah boleh. Ya, nak bagi tahu bahawa jangan buat amalan tu amalan yang berat. Sekali solat sampai 40 rakaat solat tahajud. Tak ada harapan dah 40 tahun lagi pun belum tentu kau buat. Jadi buat seperti mana biasa je. Jangan, okey, katalah kita nak ke masjid. Tak payah datang setengah jam awal. Kalau tiap hari setengah jam awal, kita akan rasa berat. Tapi, okey, 5 minit lagi nak azan ni. Step, satu sampai. Sampai ke masjid. Kalau nak santai-santai. Masuk, solat sunat tahiyat tu masjid, relax. Santai-santai je. Baca pun tak payah baca Yasin main sunat tu. Baca je qul ya ayyuhal kafirun atau inna a'tainakal kautsar. Bukankah 3 surah itu menjadi rakan karib kita? Wal asri inna a'taina qul huwallah. Itu kan rakan karib kita. So kita buat baca Quran sambil-sambil insya-Allah tutup. Dah sekejap lagi tengok lagi, bila-bila tengok lagi sudah. Kemudian sedekah sikit tapi berpanjangan. Jangan buat amal membebankan kita. Ustaz, saya nak bagi seluruh harta saya kepada rumah anak yatim. Habis anak awak nak jadi yatim. Tu. Maka untuk istiqamah adalah yang pertama sekali beramal dengan cara Nabi. Kerana Nabi tak buat beban sungguh-sungguh. Sebab tu Nabi solat tahajud dalam rumah. Dia tak buat dekat masjid. Kalau buat solat dekat masjid, mau terhoyong hayang kita. Dekat masjid, Nabi solat tahajud 2 rakaat yang pertama dulu. Surah pada rakaat pertama, surah Al-Baqarah dengan surah An-Nisa. 286 tambah 176, kita 76. Rakaat kedua surah Ali Imran. 2 rakaat, 3 surah, ratusan ayat. Kita 2 rakaat, 3 surah, 3 qul. Kan? Sebab tu buat amal datang masjid, lepas balik, habis selesai. Lepas solat subuh, awak nak zikir dengan imam boleh? Awak nak zikir sambil balik pun boleh. Tak ada masalah. Janji zikir tu jangan ditinggalkan untuk tambahannya. Solat duha, Nabi buat 8. Muka kita tak payah, buat 2 dah. Solat duha ada masa pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Tak payah paksa nak buat pukul 8.30. Tunggulah kejap lagi. Pergi dulu. Kalau rasa nak bawa isteri pergi kena roti canai, bawalah dulu. Tenang-tenang aja lah balik rumah kerang. Bolehlah 2 rakaat. Udah. Santai-santai je. Tapi ikhlas tu besar dan ikut sunnah Nabi. Syarat yang paling besar untuk orang-orang yang kekal ni, dia kena minta pada Allah Ta'ala. Kalau ikut kita tak kuat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ni kena jaga. Ya Allah, ya Tuhan, bantu aku ya Allah dalam aku mengingatimu. Kalau kau tak bantu ya Allah, aku sering lupa padamu. Ya Allah, ya Tuhan, bantu aku di dalam aku menghadirkan rasa syukur padamu. Kalau kau tak bantu, aku kufur di atas nikmatmu.
Ya Allah, ya Tuhan, bantu aku di dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu. Kalau kau tak bantu, rupa 6 tahun umur aku, sekarang 66, tunggu 6 jahanam aku nanti. Ya gitu jawapannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah, silakan. Baik, sama. Dalam solat dia sujud, kita dah kemudian dia tamadina. Ha. Jadi kita memandang bukan sebab kita nak cari salah orang. Ha. Sebab kita tengok umur banyak. Okey. Jadi macam yang saya nampak, bangun daripada Ha. tidak ada tangan tu masih berbuai. Ha. Jadi Hmm. ilmu yang saya tahu tu masuk kategori dah batal. Okey, baik. Saya kata tidak batal selagi dia bangun itu dengan niat dia bangun. Bukan, dia memang betul dalam hadis. Apabila sami'allahu liman hamidah, kata Nabi, dia kena masukkan balik tulang-tulang dia. Bila kita rukuk, tulang-tulang kita keluar, disk kita keluar. Bila sami'allahu liman hamidah, maka dia kena pasti tulang tu masuk dulu dan kemudian itu dinamakan tamakninah, dan kemudian baru boleh sujud. Dan yang tak boleh adalah dia langsung tak berhenti. Bila dia bangun, walaupun dalam keadaan tangan dia masih bergoyang, tapi bangun dia tu, badan dia berhenti, cuma tangan dia bergoyang. Badan dia berhenti, cukup dengan sekali subhanallah memadai baginya. Tetapi masih kurang sempurna. Masih kurang sempurna. Contoh, dia bangun, sami'allahu liman hamidah, dia begitu, dia goyang. Tapi badan dia dah tegak dah. Maka hukumnya masih lagi diterima, hukumnya sah salatnya. Tetapi saya kata, sepatutnya kita buat dengan cara yang lebih baiklah, nak menghadap Allah Ta'ala. Okey? Baik, soalan lain? Hari ini saya ada masa sikit, insya-Allah tu yang saya... Okey. Kita buat program Tanyalah Ustaz lah. Muslimat. Tapi muslimat tengok muka pun tahu faham. Muslimat saya puji. Pertama, belajar rajin. Pergi kuliah rajin. Sedekah kuat. Amal ibadah kuat. Zikrullah kuat. Lawan laki pun kuat. Muslimat nak berjaya dalam hidup, yang tu kena jaga. Last itu je. Nak berjaya, muslimat tak payah jadi ustazah. Muslimat tak payahlah buat amal melampau-melampau sangat. Cukup bang, awak okey, sihat ke tidak? Nampak macam lain macam aja. Gitu kan. Itu je. Bang, kopi dah minum belum? Awak nak apa hari ni? Nak kopi jantan ke janda? Contoh. Lebih kurang. Ingat tak dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj? Nabi kata paling ramai dalam neraka siapa? Perempuan. Cuma ramai ustaz tak bagi tahu. Paling ramai dalam syurga juga perempuan. Sebab nisbah waktu terjadinya hari kiamat adalah 1 lelaki 50 perempuan. Jadi logiklah dalam neraka ramai, dalam syurga pun ramai. Tapi pada ketika itu Nabi nampak wanita paling ramai dalam neraka. Kenapa? Jibril kata, dia tak buat dosa besar. Minum arak tidak, main judi tidak. Kan ya? Tak ada apa pun. Cuma kesalahan paling besar mereka adalah mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh suami mereka. Suami kata, anak nak menikah ni, kita buat kenduri bulan 8 lah, 31 hari bulan 8. Hari tu, merdeka. 31 hari bulan 8. Isteri kata, hush, tak boleh. Kawan-kawan saya semua 31 hari bulan 8 tu tak ada. Dia ada kira kawan dia. Dia kan ada grup rombongan, grup marhaban, grup yasin apa semua tu. Itu satu. Anak kita ni nak belajar banyak pilihan ni. Ada Perlis, ada Melaka, ada itu, ada ini. Suami tu kata, kita hantar UIA Gombak je lah. Dia dah dapat tawaran. Tak boleh. Tak payah. Nampak tak? Bukan dia pada asasnya, dia tu bukan menentang saja. Dia bukan menentang. Dia cuma tidak bersetuju saja. Kenduri kahwin, tarikhnya isteri tentukan. Baju sedondon, warnanya isteri yang tentukan. Goodies bag, isteri yang tentukan. Laki sampai tak ada harga diri langsung. Malah yang lebih buruk sekali, supplier makan tu, caterer, catering tu pun
Bini yang tentukan. Makanan yang nak test tu bini yang rasa. Pada hakikatnya, saya pesan orang perempuan satu lagi. Jangan sampai satu ketika suami jawab, ikut awak je lah. Ikut awak je lah. Ikut awak. Itu tanda suami dah meluat. Dah lama lah dia kata, yang saya ingat macam ni lagi bagus lah. Tak boleh, macam ni tak bagus. Dia begitu. Saya ingat macam ni bagus lah. Tak elok, macam ni tak elok. Bila suami mengadap benda tu sepanjang waktu, maka last suami kata, tak apalah. Daripada aku campak isteri aku dalam neraka kerana menentang, baik aku terima. Akurnya suami dalam keadaan hati yang tidak redha, maka itu isteri boleh digelar sebagai nusyus dalam kehidupan. Ikut awak je lah. Ikut awak je lah. Ikut awak je lah. Ketika itu jangan bangga diri. Ketika itu, suami sudah tidak menghargai. Tak ada apa dah nilai dia. Sebab tu saya selalu sebut, antara si kita satu sama lain pasangan, bergandinglah dalam melengkapi antara satu sama lain. Jangan sibuk mencari kelemahan pasangan kita. Kerana apa? Dalam kesibukan itu kita akan kehilangan merenung kebaikan yang dia dah ada. Saya pernah bergurau dengan seorang akak. Akak tu kata, Ustaz, 28 tahun saya menikah, Ustaz. Rezeki tak tahulah suami ni. Kerja berhenti, berniaga tak jadi, itu tak jadi. 28 tahun saya menikah. Itu je, Ustaz ada doa ke tidak? Saya kata beginilah akak. Akak tengok benda yang tak ada. Akak terlupa melihat apa yang dah ada. Apa yang ada, Ustaz? Akak menikah dulu 44, sekarang dah 88 berat. Itu bukan rezeki gitu. Akak menikah dulu, duduk di rumah setinggan, sekarang dah ada rumah teres 2 tingkat. Akak menikah dulu, bawa motosikal, Honda 70, sekarang dah ada kereta Proton Saga, BLM, apa lebih kurang macam tu. Maka orang yang hebat adalah dia sentiasa merenung nikmat yang dia ada. Bukan mencari-cari apa yang belum ada. Dan dia mati dalam keadaan kufur nikmat. Duk rasa tak ada dan tak ada. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Moga Allah kurniakan kebaikan. Minta izin kepada pihak surau. Siapa-siapa pagi ni yang ingin menderma kepada pusat tahfiz saya nak war-warkan juga macam mana saya war-war semalam di Bukit Durian. Kami tengah mengumpulkan 24,000 untuk jumlah penggunaan bulan Ramadan. Makan anak-anak kami bulan Ramadan RM20 satu hari untuk seorang. Sahur, berbuka dan juga moreh. 3 kali makan, RM20 satu hari kali dengan 50. Jadi satu hari perlukan RM1,000. Anak-anak kami duduk bulan Ramadan 24 hari. Sebab 6 hari tu mereka akan balik cuti untuk sambut raya. Jadi kami perlukan RM24,000. Ya, kalau ada tuan-tuan dan perempuan nak share, saya dengar sini pun ada orang kaya-kaya ramai juga. Kan ya. Dan kalau dilihat daripada wajah-wajah orang beriman, saya rasa selesai 24,000 pagi ni. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami, Ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, Ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami, Ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, Ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu, Ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu, Ya Allah.
Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, ya Allah. Makbulkan doa kami, ya Allah. Sampaikan hajat kami, ya Allah. Tunaikan permintaan kami, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.